الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita huraikan ayat 36 surah Taubah pada malam ini, iaitu berkait dengan bilangan-bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim wala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang bermaksud sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, 4 daripadanya adalah bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan haram. Itu adalah agama yang teguh dan kuat. Maka janganlah kamu menzalimi di dalam bulan-bulan yang 4 itu akan diri-diri kamu. Dan perangilah oleh kamu golongan musyrikin kesemuanya, seperti mana mereka telah memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Surah Taubah dinamakan juga dengan surah Bara'ah. Nama diambil berdasar kepada peristiwa yang ada di dalam surah tersebut. Taubah ni kerana penerimaan taubat 3 orang sahabat yang tidak turut serta dalam perang Tabuk. Maka taubat diterima satu tajuk besar, maka dijadikan nama surah. Ini yang masyhur. Sebabnya ialah kerana bila Rasulullah SAW menyertai sesuatu peperangan, maka menguzurkan diri mesti dengan alasan yang dibenarkan oleh syarak. Jadi pada waktu musim yang sangat panas, buah-buahan sedang tumbuh menjadi-jadi, jadi hasil masa jadi banyak. Kalau pergi berperang, mungkin akan meninggalkan hasil yang nak dikutip. Jadi ada yang beri alasan macam-macam lah. Tapi yang 3 orang dari cerita ni tak beri alasan, mereka saja tak pergi je. Sebab tu dalam urusan agama ni kita kena berjaga-jaga. Orang boleh beri apa-apa alasan, apa-apa uzuran. Tapi di zaman Rasulullah SAW tu terus diturunkan ayat menceritakan tentang mereka. Maka surah ni dinamakan surah Taubah, hasil daripada peristiwa dan cerita itu. Satu lagi nama tapi kurang masyhur ialah surah Bara'ah, yakni pelepasan. Kita ada 2 perkara bila kita dalam agama kita. Satu ialah al-wala ataupun al-wilayah. Jadi wali kita atau wala kesetiaan kita. Dan satu lagi ialah al-bara'ah, pelepasan. Jadi di sisi Allah ada 2. Satu adalah musuh-musuh Allah.
Ini kita kena berlepas diri daripada mereka. Satu lagi ialah kekasih-kekasih Allah. Ini kita kena berwalak kesetiaan kita kepada mereka. Ya. Nanti kita urai sekejap lagi insya-Allah. Jadi bilangan bulan di sisi Allah 12. Kalau kita baca iddah seperti ayat 36 surah Taubah, ia bermakna hitungan atau jumlah atau bilangan. Biasa sangat kita dengar iddah wafat. Ya, iddah tu maknanya bilangan atau hitungan atau jumlah. Satu lagi, kalau kita ubah baris ain bagi bawah tu, kita gibuh baris depan, uddah. Dia bermakna peralatan. Allah sebut dalam surah Taubah juga, lau aradul khuruj, kalau mereka tu nak keluar untuk bersama Rasulullah dalam perang Tabuk, la addulahu uddah, nescaya mereka akan buat persiapan, peralatan. Cari kenderaan, cari pedang, cari tombak, cari lembing, dia cari sangga, dia cari baju besi, dia cari yang nak panah, kan dia nak keluar. Sebab tu kita mari ayat wa'iddu lahum mastata'tum, kamu buat persiapan sekadar kamu puasa tu, mastata'tum, habis yang ada pada kamu. Urusan selepas itu hak Allah lah. Mastata'tum min quwwah, dari jumlah kekuatan. Ini kena ada orang. Ya, wa min ribatil khayl, dan pasukan tentera ini peralatan. Ini kaedah Quran. Sebab tu kalau kita jumpa satu hadis, iza hadaral 'isya wal 'asha faqaddimul 'asha. Kalau kamu masuk waktu sembahyang isyak, yakni fardu sembahyang isyak sudah masuk, itu al-isya, bagi bawah ain. Wal 'asha, tadi bagi bawah ain, sekarang bagi atas. Asyak ialah makan malam. Jadi kalau berlaku pertembungan antara sembahyang isyak dengan makan malam, sembahyang isyak waktu malam, makan pun makan malam, ubah ain bagi bawah jadi isyak, ain bagi atas jadi makan malam. Jadi kamu rasa sangat nak makan, qaddimul isyak, dahulukan makan. Ya, dulukan makan. Sebab kalau kita masuk sembahyang dengan keadaan kita sangat ada rasa nak makan tu, dan kita sembahyang, takdir Allah ada orang mari, lauk siapa ni, ikan siapa ni, habis kita punah sembahyang kita. Masyhur kita akan pergi kepada makanan. Ini kaedah. Kalau kamu nak sembahyang mengantuk berdoa, tidur dulu. Kalau tidak, kamu tak tahu apa yang kamu baca. Kalau Tok Imam baca banyak-banyak, marah pula nanti lambat. Itu mengatur. Ya. Kalau lan asyqa ala ummati, kalau aku tak menyulitkan umat aku, nescaya aku akan takhirkan isyak. Pukul 12, pukul 1 sembahyang isyak. Tetapi kan esok ada orang kerja, esok ada orang nak pergi kebun, ada orang di ladang, maka dahulukan. Jadi atas peribadi, kalau kita ada apa-apa yang kita nak buat dan memang kita nak selesaikan, oleh kerana waktu tu masih panjang, muwassa'ah, maka kena qasad, kena niat. Tak sikit kita nak berhabis, pukul 2 nak sembahyang zuhur, contohnya. Niat. Supaya kalau ditakdirkan Allah 1:07 masuk zuhur, 1:45 mati. Sedangkan niat pukul 2 nak sembahyang. Niat ni diambil kira bahawa dia sudah sembahyang. Baru pakai niat. Bukan suruh pakai niat begitu. Jamak qasar. Waktu zuhur bawa ke asar, waktu maghrib bawa ke isyak. Niat. Niat dalam waktu maghrib untuk sembahyang, maghrib dalam waktu isyak. Jamak takhir. Niat waktu zuhur untuk bawa ke asar. Tiba-tiba belanggar mati. Bagaimana zuhur tu sudah sembahyang. Bagaimana maghrib itu sudah sembahyang. Sebab perkataan dia membawa makna. Sebab tu kalau kita kata wadu, dia bermakna wadu ialah air itu.
Air hok turun tu dia panggil wuduk bagi atas. Kalau kita baca bagi depan wuduk, dia bermakna cara ambil sembahyang tu. Basuh muka, basuh tangan. Sapu kepala, basuh kaki tu wuduk. Kalau kita baca wuduk, dia makna air. Bagi berubah sikit je, berubah biasa makna. Sebab tu di dalam Quran ini ada baris-baris yang berubah tidak berubah makna. Berdosa kerana salah pada bacaan. Tapi yang bahaya adalah berubah makna, berubah baris, berubah makna. Ini bahaya. Sebab itu ada qiraah yang syaz. Qiraah ni tak boleh pakai, tapi makna dia boleh pakai. Kata Imam Ghazali, ketika menyebutkan ayat innama yakhshallah, yakhshallah tu min ibadihil ulama'u, ini membawa makna sesungguhnya alim ulama yang takut kepada Allah. Kalau kita baca innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u, ia makna ulama takut kepada Allah. Qiraah yang syah tak boleh baca, salah baca, tapi dibaca dia menjadi gini. Innama yakhshallahu, tak lihat. Min ibadihil ulama, tadi sesungguhnya Allah takut kepada para ulama. Sebab silap tafsiran mereka akan bawa ada pengikut. Berapa ramai alim ulama kata secara lah politik-politik ni, berapa ramai. Ni kita kena tahu. Sebab tu insya-Allah mudah-mudahan kita ambil ayat ni, kita hitung bilangan bulan di sisi Allah ada berapa? 12. Dia mula dengan Safar. Muharram, lepas Muharram Safar. Lepas Safar tu ialah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Kemudian Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Zulqa'dah, malam ni 1 Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, balik Muharram balik. Zaman Sayyidina Umar berlakunya ialah kadang-kadang kerana memerintah dah pada waktu itu, surat-surat yang sampai dia tak ada tahun. Jadi 12 Sya'ban bila ni? Tahun lepas ke tahun sebelum? Ke tahun sebelum tu? Sebab dia tak ada tahun. Maka menjadi sulit pentadbiran. Sayyidina Umar himpunkan para sahabat. Maka nak mula tarikh 1, 2, 3 sampai 14 sekarang 32 ke 33 ni, kita nak mula dengan hak mana? Macam-macam cadangan. Akhirnya terima ialah tahun Hijrah. Maka tahun 1, tahun 2, tahun 3 sampai sekarang lah. Jadi kita pun ambil tarikh tu. Jadi mulalah zaman Sayyidina Umar. Tidak sebelum tu 12 lah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Lepas tu balik Muharram, baliklah Safar, Zulhijjah balik. Tarikh ada. Tarikh hari tu ada. Bulan ada, tahun tak ada. Alhamdulillah Sayyidina Umar ambil selesai lalu. Sebab isunya kadang-kadang surat sampai Sayyidina Umar tanya, dah ni 14 Sya'ban bila ni? Kau tu kata dah ingat, dah ingat. Bila ni? Nah, tapi kalau ada tahun 3 nyata lah. Tahun 4 nyata lah. Nah, kalau tak ada tahun susah. Sayyidina Umar pun selesaikan. Alhamdulillah dia terima pakai. 12 bulan ni mengikut Imam Ibn Katsir, diambil daripada Syekh Ahmaduddin, iaitu Alamuddin As-Sakhawi. Diambil daripada Syekh Alamuddin As-Sakhawi dalam kitab dia Al-Mashhur fi Asma'il Ayyam Wasyuhur. Dalam kitab tu ditulis bulan Muharram, dinamakan bulan Muharram tu kerana sangat dihormati. Bila Muharram ambil daripada perkataan hirmah, makna kita hormat, maka dinamakan bulan yang sangat dihormati. Ini bulan haram di sisi orang Arab. Dia tak perang, dia tak bala, dia tak berkelahi, bulan tak bergaduh, sangat dihormati.
Dia pindah selepas tu Safar. Bila Safar, dinamakan bulan Safar. Pada masa mula-mula letak nama itu. Orang Arab letak ni kerana rumah-rumah mereka kosong daripada para penghuni. Sebab mula keluar musafir. Kalau kita eja Safar, Safara. Kita buang sok, kita masuk sim. Safar. Musafir lah. Tujuan apa keluar kosong rumah tu? Nak berperang. Orang Arab kuat-kuat. Nabi sampai di Madinah nak satukan Aus dengan Khazraj 120 tahun perang. Itu turun ayat wa ta'simu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru idh kuntum a'da'a, kamu bermusuh-musuh. Fa'adlafa baina qulubikum, Allah lembutkan hati kamu. Kecil-kecil punya hal, balah perang, kecil-kecil punya hal. 120 tahun. Nabi hanya boleh satukan mereka. Sebab tu kita ni kadang-kadang ialah orang tak nampak benda kita duk. Nikmat paling besar kalau orang Melayu ni dengan agama Islam ni bersatu lah. Berpadu lah. Ini nak berkelahi semacam. Contoh negara-negara dah banyak terlepas kuasa kerana perkelahian. Baru ni pun rasa dah cukup dah. Nak rasa lagi. Dia kira rumah dia nak kira orang. Kita kena jiwa besar. Jiwa kecil-kecil tak boleh jadi pemimpin. Kena tahu. Orang Arab ni dia punya peribahasa dia kalau waktu, masa, al-waqtu kasayf. Waktu macam pedang. Kalau mu tak potong dia potong. Perang je dia pedang. Kita waktu, cuba bincang masa. Masa itu emas. Tetap. Boleh fitih? Boleh. Tak boleh fitih dah pakar lah. Beza budaya. Perang. Balik Rabiul Awal. Sana balik dalam ikhlas sebulan lepas tu. Balik duduk menetap di rumah Rabiul Awal. Rabiul Akhir pun nama sama juga. Menetap di rumah akhir. Kemudian masuk Jumaat ataupun Jamak dipanggil. Kerana bulan tu air membeku. Air membeku dua je. Dia mesti sejuk lah. Satu salji. Satu jadi macam air batu. Satu hari Khalifah Harun al-Rashid ni dia rasa tak tenang. Dia pun kata cari juga seorang alim. Supaya saya nak ambil nasihat daripada dia. Cari-cari jumpa Abu Samak. Abu Samak namanya. Dia dipanggil menghadap. Khalifah Harun al-Rashid jemput masuk. Duduk sebelah dia, kursi dia. Yang pelayan kepada Harun al-Rashid ni bawa air. Untuk dia segelas, untuk Abu As-Samak segelas. Abu As-Samak tanya, dijemput untuk apa? Untuk beri nasihat. Kata Abu As-Samak, dah kan ramai orang-orang alim yang memberi nasihat. Betul ramai, tapi jiwa masih tak tenang, tak rasa kesan. Jadi boleh tak beri nasihat lagi. Jadi Abu As-Samak tengok Harun al-Rashid nak minum air. Abu As-Samak kata, tuanku, sebelum minum nak tanya dulu sebelum minum. Kalau lah ditakdirkan dalam dunia ni tak ada dah air, belakang ada tu je sekelas. Tu je ada air. Nak menghilangkan dagang, tak ada air lain dah. Berapa nak bayar? Khalifah Harun al-Rashid jawab, binisfi mali, dengan separuh harta saya. Isyraq, minumlah. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Habis segelas tu, kita kalau minum air, jangan bernyawa dalam gelas. Sebab dia ada penyakit. Togong, rasa nak nyawa tu beri gelas.
Yang paling boleh sik. 3, lepas tu rasa nak nyawa tu jangan nyawa dalam gelas tu. Dan Syekh Mutawalli Sya'arawi kata kalau kita ucap bismillah nak sambung yang kedua tu lepas pada kita minum tu bismillah pula. Selagi mana air yang zikir tu duduk di dalam tubuh kita, dia tak rasa nak buat maksiat. Kata Syekh Mutawalli Sya'arawi, seorang ahli tafsir besar sudah meninggal dunia di Mesir. Ayah dia atau dia ke Azhar, dia tak mahu mengaji. Dia pun tulis, dia masuk kutukan, dia tulis macam-macam kitab. Khatam. Ayah dia terkejut, baru atau dah kan macam ni dah kitab dah. Ayah dia beli. Bawa pergi ke universiti. Ayah dia pun lecture ke dia. Ayah dia kata, ayah tahu baru masuk dah kan lah kitab macam ni dah. Maksudnya ialah mu tak boleh belajar. Tapi ayah beli juga dah mu tulis tu. Membaca biar sampai habis. Mufassir besar. Alhamdulillah. Saya Mutawalli Sya'arawi dia sebut dia. Dia kata kalau kita minum bismillahirrahmanirrahim itu selagi ada sebutan nama Allah pada minuman kita tu, insya-Allah dia tak akan rasa nak buat maksiat. Kata Syekh Mutawalli Sya'arawi. Meninggal dunia dah. Allah ramailah orang Tuhan Nazar. Baik. Minum. Selepas taklah satu lagi soalan. Kalau ditakdirkan sudah minum, tak boleh buang. Sebab air ni bukan semua kita pakai walau sekelah. Dia akan jadi air kecing, ada jadi air kecing. Kalau tak boleh kecing, pula. Berapa nak guna untuk berubat? Nak tubik air. Jawab Harun Rashid, binisfil baqi min mali. Dengan separuh harta aku akan berubat. Sebab tu orang sakit dia akan berubat habis harta. Ada satu orang dia keluar dia beli SP 300,000. Berubat sampai kosong. Sampai baik. Habis. Betul? Tak? Nak buat apa pitih kalau sakit? Dia kata, lepas tu inilah ucapan. Hanya dengan segelas air sudah habis harta. Lepas tu dia pun nak ucap selamat tinggal. Jadi Harun Rashid tanya, mari ni suruh beri nasihat, dah tu cukup dah. Bersyukurlah dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dengan memang air ni masa kita buka puasa kita rasa. Air itu masa kita buka puasa rasa. Ini dah minum dah Tuhan waktu ni. Tak ada lah. Masa takdir nak buka gitu. Nak buka puasa kan? Allah, ya Allah, boleh sekelah hari tu. Ni nikmat dia. Takdir Allah tak ada ni jadi. Syukurlah. Air kalau dia membeku waktu nak letak nama. Jamadil awal, Jamadil akhir, musim sejuk. Kemudian dia mari bulan Rajab, iaitu dengan makna penghormatan. Jadi bulan haram Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan haram, Muharram, Rajab suku pula. Masuk bulan yang istilah ini cuma ulama ada berbeza pendapat. Sekarang yang kuat tak pakai dah bulan-bulan haram sebab berdasar ayat waqatilul musyrikina kafah. Jadi kalau bulan haram sepatutnya tak boleh perang. Sekarang kamu perangilah mereka musyrikin seperti mana mereka memerangi kamu. Ingat, kita tidak boleh mula berperang. Ini masa ketika ayat ni dalam bulan haram. Tapi kerana mereka serang kamu, kamu serang balas. Dan kalau dalam tanah haram, mereka serang kamu, kamu serang balas. Tapi jangan mula. Tetapi walau bagaimana kamu berperang pun mesti ada etika. Jangan bunuh kanak-kanak. Jangan cicang mayat. Jangan bunuh padri-padri, pendeta-pendeta, tok-tok sami, tok-ca tak boleh. Jangan bakar rumah-rumah ibadat. Ya, jangan bunuh perempuan. Jangan belah orang perut orang mengandung. Ada etika.
Perang tentera lawan tentera saja. Learning tak kira dah. Serang habis orang awam tak kira hospital, di sekolah. Sebab tu dulu pilih tempat perang. Nak perang di Uhud sebab takkan ganggu bandar Madinah. Nak pilih di Badar takkan ganggu tempat bukan tentera. Ini kaedah perang dalam Islam. Dia mari tapi masuk je bulan Rajab, pada masa tu hormat lagi. Tengah perang senjata-senjata berhenti. Sebab tu orang Arab berkelahi guan apa? Kalau kita kata sallu ala nabi, tengah balah selawat lalu berhenti lalu. Kita orang Melayu belum tentu dah. Tengah kelahi sallu ala nabi. Sallu apa sallu? Jangan main. Panjang kita. Saya pernah pergi, Allah takut. Mula kita jadi hakim lah, duduk tengok. Kes konsiti. Konsiti. Jadi mula-mula molek lagi cakap. Ni cakap. Lama-lama dua-dua dah cakap. Kita pun undur dah sikit. Lama-lama main tunjuk tangan. Kau ni lagi kena undur. Lama-lama kita tembak tu. Bagi bekok kita kau. Sebab dia lain, dia tak ada etika dalam waktu tu. Dah. Jadi nak ceritanya orang Arab dia sampai ada bulan Rajab kalau perang mana dia hormat habis. Mari bulan Sya'ban. Apa Sya'ban ni? Iaitu Sya'ban Qabail, arti kabilah-kabilah mula berhimpun untuk melancarkan serangan. Nak perang Orang kuat dia, orang Arab ni kuat perang. Tapi sekarang kadang-kadang kalau kita tengok begitulah ini suasana yang ada. Kemudian dia mari bulan Ramadan bersangatan panas waktu letak nama. Jadi artinya ketika kita kata Ramadatil Fisal, anak-anak unta kehausan, kepanasan, maka masuk lepas Ramadan Syawal. Syawal ni unta angkat ekor dia untuk dia beri isyarat dia nak kahwin. Dia nak mengawal. Sebab itu binatang bila Allah kata ulaika kal an'am, mereka itu seumpama binatang, balhum atau binatang ternak. Unta, lembu, termasuk kerbau sebab di bawah satu senarai, kambing biri-biri, kambing biasa. Pak ni masuk al-an'am. Tetapi pak ni punya binatang pun kalau kita tengok watak dia, bila nak mengawal pun, dia mesti yang pertama dia akan cium dulu. Kalau bawah umur, tak matang lagi, dia tak mengawal. Dia tak khabar. Manusia bodoh dah yang gogoh lah ada. Kalau dahsyat sumbang marah, toki rogo cucu. Ayah rogo anak. Abang bergilir-gilir dengan adik. Allah, apa hal ni manusia ni? Bila Allah kata betul lembu dia akan pergi cium dulu. Kalau muda dah capai umur seolahnya dah balik, dia dah cara. Kita kalau nak tengok laut, lamanya duduk laut kadang-kadang. Ngusutong pun jadi juga. Manusia pelik. Ni mari LGBT pula dah. Punah. Laki kahwin dengan laki-laki. Tujuan apa perkahwinan ni? Nak anak dah bila laki dengan laki ni boleh beranak? Puang sama puang bila boleh beranak? Pak Awang sekali masuk di Messi salah tukar teh air kecil. Pak Awang dengan bini dia. Hak Pak Awang pergi bubuh kat bini, hak bini pergi bubuh kat Pak Awang. Dah kata berkerut muka. Kata bapa, saya ni lama dah orang jadi doktor, dah pernah pergi jumpa orang lelaki mengandung. Salah tukar letak lebar. Bini mengandung. Pak Awang ni pula Allahu Akbar, dia boleh jawab ke doktor, kau mengandung tu saya dah pelik. Dah pelik apa dia? Kau pelik budak ni nak zubir kau mana? Pak Awang berbahasa situ. Budak nak zubir kau mana?
Oh, batu misi masuk minta masak bertukar. Oh, tak apalah, sesat. Tapi realiti manusia ni, kalau atas nama syawal tu binatang uta ni, kalau dah diakak aja ekor dia mandi nak mengau. Tapi dia tidak pergi buat kalau rendah pada taraf dia nak. Bawah umur. Manusia dah kira. Sekarang mari LGBT lagi pula. Dah. Allah apalah nak jadi rosak. Agama ni, kita ni masyarakat beragama. Semua agama tak setuju LGBT ni. Kita masyarakat Asia, masyarakat kuat agama. Kita masyarakat timur, ada budaya ketimuran. Tapi ketika manusia ni dah nafsu, tak kira apa, habis rosak. Tu ialah makna syawal. Akhirnya jadi nama dah ni, tak boleh. Ni kita bincang masa nak letak nama hari tu. Jadi mari al-qa'dah. Al-qa'dah ni makna duduk. Jadi bila saya masuk Zulqa'dah, dia tak buat kerja lain lah sebab dia tumpu ke Zulhijjah haji kan. Jadi orang yang buat persiapan kemah, dia akan siapkan kemah untuk tetamu datang mengerjakan haji. Orang yang buat makan minum, dia akan cara makan minum. Siqayahnya, minumannya, makanannya, macam-macam lah. Sebulan tu buat persiapan. Masuk Zulhijjah, yang ampunya haji Zulhijjah. Perhati. Tak ada satu amalan selepas kita selesai laksana ada gelaran. Melainkan haji hajah saja. Semayang lama mana pun tak ada gelaran. Puasa sebulan Ramadan, kita selesai puasa bulan Ramadan, tak ada gelaran. Tak ada. Bayar zakat, tak ada gelaran. Tapi haji hajah ada gelaran. Pasal apa? Kerana mulia. Allah muliakan. Lepas tu bila kita dapat title haji, dapat title hajah ni, tolong jaga. Sebab kadang-kadang atas nama rosak kerana haji hajah. Ada seorang kontraktor, dia dengar tokeh awal bukan Islam. Dia pun masuk. Dia kata, dia cerita ke saya lah. Hari tu saya pergi Kedah, saya nak cakap tuan-tuan sikit. Belakang meja dia tu, dia ada gobok. Pada gobok tu ada tokong besar duduk. Jadi masuk-masuk, dia pun terus kata, sebab dia nak cakap Tuhan ni. Dia kata, okey, besar itu tokong belakang. Ji, ini hari tak saya cakap tokong-tokong Tuhan-Tuhan, tak saya cerita lah. Kita nega sudah. Apa pasal marah? Haji tahu tak ini nama orang ni? Kenal. Dulu belum pergi haji, baku haji. Dia bayar saya punya hutang. Sekarang balik haji, tak ada pakar. Ni haji apa? 30,000 saya punya. Duit tak ada bayar. Ni haji apa? Haji tu boleh. Ada title haji tolong jaga. Sebab dia bisa. Allah dah beri. Nak keluar balik Malaysia, tukar nama. Bu haji. Nah, boleh masuk haji. Dulu tak ada haji. Hajah, ada hajah. Ibadat lain tak ada. Pasal mulia. Ibadat ni Allah Ta'ala jadikan mulia. Alhamdulillah. Yang ampunya haji. Kita pun habis masuk bulan depan pula. Dia akan tahu depan pula. Jadi Muharram. Okey, baliklah. Sopar lalu sampai akhir. Setelah itu, kata Qatadah kata, Allah mempunyai pilihan-pilihan dari kalangan makhluk-makhluknya. Lalu dalam pilihan-pilihan tu Allah pilih dari kalangan malaikat menjadi utusan-utusannya. Sebab itu bila Nabi kita Muhammad SAW sampaikan Quran, di antaranya orang-orang Yahudi mari tanya Nabi, siapa yang sampaikan Quran ni wahai Muhammad? Nabi pun sebut Jibril. Mereka jawab, huwa aduuna. Jibril ni musuh kami. Bila perkataan tu keluar, kita akan jumpa dalam ayat 97 dengan 98
Suratul Baqarah. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa jadi musuh kepada Jibril, sesungguhnya Jibril menurunkan Quran atas hatimu wahai Muhammad dengan izin Allah. Jibril ni postman je. Nabi kita pun postman je. Sampaikan. Nak marah dah marah Allah. Postman atau surat, kita tak ada baca, suruh postman baca. Anak kita atau surat kata kita macam-macam. Jangan marah ke postman, marah ke anak atau surat. Bila kamu bermusuh dengan Jibril, Allah kata Jibril tak ada salah apa, dia hanya sampaikan saja atas hatimu wahai Muhammad dengan perintah Allah, dengan izin Allah. Dan Quran tu membenarkan kitab sebelum, Taurah, Injil. Dan Quran tu menjadi petunjuk hidayah, khabar gembira kepada orang beriman. Sebab tu orang beriman, dia akan sambut Quran ni. Dia akan terima Quran ni. Dia akan suka dengan Quran ni. Kalau ada perasaan benci, ada penyakit dalam hati. Quran. Ada berasa tak suka, ada penyakit. Orang beriman bisyarah, dia rasa suka. Barang siapa menjadi musuh kepada Allah dan para malaikatnya dan rasul-rasulnya dan Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh kepada orang kafir. Sebab tu kita ni ada dua saja. Sama ada kita ni kekasih Allah ataupun kita musuh Allah. Dua je. Tak ada lebih. Musuh Allah, kita wajib berlepas diri. Bara'at. Kekasih Allah, wajib kita berwala. Kunut baca, cuba sebut. Wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait. Hanya senyesaan pekerjaannya tidak akan jadi hina orang yang engkau perwalikan ya Allah. Orang yang mengasihi ya Allah tak akan jadi hina. Walaupun makhluk pandai hina ke dia, tak hina. Dan tidak akan jadi mulia siapa yang engkau musuhi ya Allah. Dua je. Nak bermusuh dengan Allah tak pernah jadi mulia. Pilih ya. Mereka pun kata kalau Mikail kami terima. Dah, bila kamu bermusuh dengan Jibril, automatik bermusuh dengan Mikail. Mikail dah Quran. Sebab bila orang yang kita kasih, dia buat musuh dengan orang yang kita kasih, dia juga jadi musuh kita. Ini kaedah. Kita sayangkan anak kita, orang katak anak kita, kita akan marah ke dia sebab kita ni adalah anak kita, kekasih kita. Orang kata ke isteri kita, kita sayang ke isteri kita. Orang kata tu kita akan marah ke dia sebab mu kata kekasih aku. Ini kaedah penting. Kalau orang bermusuh dengan Allah, kita berlepas diri daripada dia, minta maaf. Nak dakwah, nak kawang, nak ajak sila. Tapi bara'ah tetap berlaku. Sebab tu tak kira ayah kita ke, kalau dia duduk alih orang tu, dia nak bertanding pun, kita tak pakah, minta maaf. So kita ada prinsip. Kita bukan cakap saja. Nak kawan boleh, nak join air boleh. Ayah pun kata sokong, tak minta maaf ayah. Saya nak bakar dengan anak dia masuk Islam. Abdul Rahman. Masa anak duduk alik Abu Jahal. Abu Bakar ni Nabi. Kata anak ke ayah. Anak masuk Islam ni. Ayah, masa pernah dalam perang saya boleh nak pukul curi ayah. Tapi saya ingat ayah tu ayah saya. Dia ni. Kata Abu Bakar, anak, kalau boleh peluang tu ke ayah, masa mu jadi musuh Allah, ayah katak. Ayah tak kira mu anak ayah, ayah kira mu masa tu musuh Allah. Ambil pegang. Stand, ada stand. Kamu nak bermusuh dengan Allah, kami mau musuh dengan kamu.
Kamu nak berwala, bersetia, berkasih sayang Allah, kami bersetia, berkasih sayang bersama. InsyaAllah. Kita ada pegangan. Bukan suka-suka dengan Quran. Lalu Allah pilih di kalangan manusia. Maka jadi rasul-rasul di kalangan manusia. Jadi kita berwala kepada Rasul. Nabi kita Muhammad SAW. Dan zaman masing-masing ikut umat masing-masing, Rasul masing-masing. Dan Allah pilih dari kalamnya itu Al-Quranul Karim. Quran pertama dia mudah hafal. Yang kedua orang hafal sebahagian daripada kita hafal ni, tengok budak-budak hafal ni juzuk-juzuk 30 juzuk ni 20 juzuk 10 juzuk dengan bahasa yang dia ni tak tahu bahasa Arab. Tak ada satu kalam dalam dunia ni kalau orang tak faham bahasa tu orang hafal, tak ada. Kita kalau tak faham Tamil, kita tak hafal Tamil. Kalau tak faham Kantoni, kita tak hafal Kantoni punya buku. Quran, dia tak faham Arab, dia hafal. 600 muka surat. 30 juzuk. Macam mana pelik. Nah, yang kedua, Quran dengan buku biasa peliknya, buku kita ambil sini ke sini. Quran, kita ambil gini sini. Mana? Buku dari kiri saya ke kanan. Quran dari kanan ke kiri. Ada? Pelik. Dan kalau kita tengok huruf-huruf Quran ni, dia tak ada huruf besar, huruf kecil, tak ada. Alif besar, alif kecil, tak ada. Tu lah. Ada? A ada A besar kecil. Ada? Alif tak ada, alif besar, besar kecil. Oh tu lah. Betul lah. Sambung je. Yalah. Tapi dia tak ada huruf besar kecil. Pelik Quran. Tapi yang orang paling pelik sekali, dia hafal dalam bahasa dia sendiri tak tahu. Budak-budak tu hafal tu. Dia tak tahu. Pandai cakap Arab tak pandai. Orang Arab siapa dengar kita masa jadi johan-johan tilawah antarabangsa, dia duk ingat kita orang Melayu ni pandai Arab. Dah kita hanya belajar belagu je. Nampak? Pelik Quran. Alhamdulillah, janji Allah. Dia pilih. Maka kalam Allah tu ialah semulia-mulia kalam. Dia jaga. Baru ni orang bakar Quran. Bakar Quran. Di negara Eropah ni sebab sebahagian daripada agama yang cepat merebak ni Islam lah. Jadi tengok apa kitab orang Islam ni. Oh, Quran bakar. Ni jawab dia ustaz-ustaz tu. Dah sebab bakar Quran ni. Sebab kamu bakar cetak dalam dada tu. Kami boleh hitung semula. Panggil hok ngapa, tulis balik Quran. Dia akan nak bakar. Sebab ia dalam dada. Nah, kita ni komang-komang ada dalam dada. Tak ada? Keluarga ada. Nah, inna zalna dia. Ayat lazim ada. Tak usah bakar sebab dia sekali dengan tubuh kita dah. Nah, dia pergi bakar, dia punya tak faham. Alhamdulillah, ini kelebihan Quran. Dia pilih Quran. Dan dipilih pula dari bumi ni tempat paling mulia masjid-masjid. Surah-surah balasah tu paling mulia. InsyaAllah di hari kiamat esok buka kitab Durratun Nasihin ya, satu kitab Durratun Nasihin. Durrah mata nasihat. Kalau ditakdir Allah kita tak ada kemampuan nak buat korban nak apa, tak ada. Tak ada kenderaan lah. Hari akhir esok masjid-masjid surah-surah kita hadir ni dia akan jadi kenderaan kita. Tok Bila jadi kelendang, Tok Iman jadi direbat. Naik. Ada orang nak masuk sembah dah leh. Gaji mari surah Muniak. Ni kenderaan untuk jalan naik. Kalau takdir kita tak ada korban, tak ada apa. Takdirlah, tak ada kenderaan. InsyaAllah ada. Tempat paling mulia kalau ditanya apa dia? Masjid. Tempat paling mulia apa dia? Surah. Eret kaki kita. Selagi tak ada uzur syar'i, eret kaki. Satu orang dia kata, ya Rasulullah, saya ni buta. Tak ada siapa nak boleh pimpin saya. Utama waktu subuh. Dan juga malam kalau insya. Tak ada orang nak pimpin. Jadi Rasulullah kata, tak apalah, maaf lah. Tak payah. Dia siapa je dekat pintu nak keluar. Rasulullah apa berhenti. Nak tanya saya, dengar tak azan? Dia kata dengar. Maka Rasulullah kata tak ada uzur. Walaupun buta. Kita ni nak celak ni. Eret dia. Sebab tu satu Tok Guru kata, sebelum orang masuk dalam kubur tu, hidup ni kita boleh tengok dah.
Berapa ramai yang sahut hayya 'alas salat, berapa ramai yang sahut hayya 'alal falah, berapa ramai. Nah, sebelum masuk kubur atas dunia ni dia nampak. Ni tadi saya pergi kuliah satu tempat. Satu tengok surau. Saya pun tunggu. Saya kata nak kuliah apa sini tak ada orang ni. Tunggu. Tak ada. Ada telefon siapa? Ustaz ada mana ni? Saya buka pos. Dia kata buka surat tu. Terus surat mana dia bawa betul-betul masuk. Sungguh ramai orang tunggu. Jadi saya kata minta maaf, saya kena sembahyang maghrib dulu. Orang sesat. Dah lama dah tunggu gitu. Saya pun tanya lepas itu makan, tanya surat tu. Dia kata surat tu bagi pitih je, baru ramai orang. Bapa boleh pergi ke surau masa bagi pitih? Dah. Ni saya nak cerita ni supaya kita tahu manusia ni. Tempat paling mulia surau masjid. Tempat paling mulia. Jadi kalau kita bawa diri kita, eret diri kita, kalau uzur syar'i cerita lain lah. InsyaAllah. Kemudian dalam bulan tu pula Allah pilih bulan Ramadan. Dan bulan-bulan haram kita bincang tadi, ulama bagi dua dan sebahagian kata tak pakai dah, tinggal bulan Ramadan je. Dan hari Allah pilih hari Jumaat. Dan malam dipilih Lailatul Qadar. Sebab itu apabila kita membesarkan syiar tanda agama Allah, wa man yu'azzim min sya'airillah, orang yang membesarkan tanda agama Allah, fa huwa min taqwal qulub, dia adalah daripada hati yang bertakwa. Tengok kita buat apa dengan azan, bertiru, bersama kerja lain. Selesai azan tu baru sambung. Apa macam asal tanda, ada tetamu mari rumah kita, tu tanda agama Allah tu. Tetamu mari buat kerja lain, layan tetamu dulu. Ini tanda hati yang bertakwa. Hati bertakwa ni kata seorang alim tu, kamu tahu pada masa itu amalan yang kamu buat tu dalam waktu itu, itulah tandanya kamu membesarkan tanda agama Allah. Tengok-tengok baca Quran, besar pahala baca Quran. Lepas tu Assalamualaikum, masa tu Rabi hayat, Waalaikumsalam, jawab salam tu lah besar saja. Tutup, pergi tanya dia, cakap. Sebab dia sudah jadi adem, dia nak tanya ni. Kita bincang-bincang Kalau kata minta tolong atau kita pergi atau Quran kita tinggal ni dah. Waktu tu ialah tanda ibadat waktu tu. Orang ni orang cerdik, orang bijak beramal. InsyaAllah, mudah-mudahan. Kita temu pula dalam majlis lain, mudah-mudahan. Tapi saya nak minta jangan bermusuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bermusuh dengan wali-wali Allah, jangan bermusuh dengan kekasih-kekasih Allah, jangan bermusuh dengan apa saja yang Allah redai. Kamu tidak akan mulia. Kamu tidak akan menang. Kamu tidak akan berjaya. Tapi insya-Allah kalau kita berwalikan Allah, innama waliyukumullahu wa rasuluh wallazina amanu. Kamu berwali, berkasih sayang, kasih kepada Allah. Kamu laksanakan perintah dia, jauhi larangan dia, kamu kasih kepada Rasul, ikut sunnah dia. Tinggalkan apa yang dia larang. Maka ketika itu kamu berwalikan pula orang-orang yang beriman. Dia akan bubuh di situ. Akhirnya ada apa dia? Kamu akan dapat kejayaan dunia dan akhirat. Pertama sekali, apa yang dia masuk? Ketenangan. Bukan kita tak susah. Kita susah. Bukan kita senang. Kita susah. Tetapi kita boleh menyembunyikan kesusahan kita. Itu hebat. Bukan kita tak serabut, tapi kita boleh menyembunyikan serabut kita. Dia orang tengok muka tenang je. Yahsabuhumul jahilul aghniya. Orang-orang yang tak tahu hal mereka tengok mereka kaya. Siapa ni? Ahli sofa. Miskin, tapi orang tengok macam orang kaya. Ini orang berjuang Islam. Itulah Allah bersifat. InsyaAllah. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Jangan sekali-kali rasa lemah ini, sokong perjuangan Islam sampai kita mati. InsyaAllah. Bersama dengan perjuangan para ulama, alim ulama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.